Dan dalam masa sama, saya nak teruskan juga perbincangan dengan seorang lagi penganalisis politik ketika ini. Sudah bersedia di talian Profesor Dr. Ahmad Martada, penganalisis politik Universiti Utara Malaysia UM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Kimi. Doktor, Prof, kita melihat selain daripada negosiasi ataupun proses perbincangan yang sedang berlangsung ketika ini, salah satu lagi cabaran di hadapan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika ini adalah Belanjawan 2021. Selain daripada usul tidak percaya yang telah pun diusulkan oleh lebih daripada 10 ahli parlimen, adakah Belanjawan ini boleh menjadi titik permulaan ataupun permulaannya sebuah pentadbiran baharu? Pendapat Prof? Saya melihat memang ini antara isu yang pasti menjadi satu agenda yang sangat penting untuk Tan Sri Muhyiddin, dan sebab itulah kita lihat pelbagai option yang akan beliau perlu explore bagi memastikan bahawa pembentangan bajet nanti tidak akan mempunyai masalah dan sekurang-kurangnya beliau mendapat sokongan simple majority untuk bajet 2021 nanti. Jadi saya melihat bahawa berdasarkan kepada titah tuanku semalam, tuanku telah menjelaskan dengan nasihat yang keras, terutama kepada semua anggota-anggota parlimen, supaya tidak melakukan sebarang tindakan politiking yang boleh mengganggu gugat kestabilan kerajaan pada hari ini, termasuklah dari segi memastikan supaya belanjawan negara dapat diluluskan. Jadi itu adalah intipati titah tuanku semalam. Dan saya kira walaupun titah tuanku itu telah pun mendapat maklum balas daripada beberapa pemimpin parti, namun kita sebenarnya belum boleh cukup yakin, dan saya pun beranggapan bahawa Perdana Menteri pun sebenarnya masih belum cukup yakin apakah parti-parti lain akan terus menyokong bagi meluluskan pembentangan bajet nanti, kerana jika sekiranya bajet 2021 itu tidak mendapat kelulusan simple majority, maka ia akan memberikan satu tamparan yang hebat dari segi bahawa kerajaan telah pun hilang dari segi kepercayaan di dalam pemilihan kerajaan. Dan sudah tentulah kalau kita akan lihat nanti apabila kelulusan bajet itu tidak dapat diperolehi secara tak langsung, bahawa ini menunjukkan ahli parlimen tidak mempunyai kepercayaan terhadap kepimpinan kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi sudah tentulah isu ini sangat sensitif, dan bertitik tolak daripada situ saya kira sudah pastilah beliau akan mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan komponen dalam Perikatan Nasional, dan dalam masa yang sama juga pasti akan mengadakan perbincangan dengan parti-parti yang lain, terutamanya daripada blok pembangkang, untuk memastikan bahawa tidak akan ada apa-apa masalah dari segi mendapatkan kelulusan pembentangan bajet 2021 nanti. Kerana bagi saya, jika sekiranya bajet itu tidak dapat diluluskan, maka secara tak langsung walaupun ada usul undi tidak percaya itu telah pun dipohon, walaupun tidak ada pembentangan usul undi tidak percaya, namun secara tak langsung jika sekiranya pembentangan bajet itu tidak dapat diluluskan, dia seolah-olah menunjukkan itu adalah undi tidak percaya terhadap kerajaan pada hari ini. Jadi sebab itu saya beranggapan, berdasarkan juga kepada titah tuanku semalam, namun saya masih merasakan bahawa Perdana Menteri masih perlu melakukan pelbagai perbincangan, bukan sahaja dengan rakan komponen, bahkan juga dengan blok-blok pembangkang, untuk memastikan bahawa titah tuanku itu akan dijunjung dan tidak akan ada apa-apa masalah dari segi kelulusan pembentangan bajet 2021 nanti. Prof, kalau kita lihat UMNO ketika ini ataupun Barisan Nasional memiliki jumlah angka kerusi di parlimen yang terbanyak dalam blok kerajaan ketika ini, dan mereka jugalah yang dilihat seolah-olah mungkin terlalu awal, tapi mereka juga
mempunyai kuasa ataupun suara yang kita sebutkan sebagai mungkin penentu sesebuah pentadbiran ketika ini. Jadi apa pilihan yang ada pada UMNO ataupun Barisan Nasional untuk mereka membuktikan bahawa mereka adalah gabungan yang berjiwa besar, benar-benar prihatin dan mendengar denyut nadi rakyat, dan dalam masa paling utama adalah untuk menyanjungi ataupun menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong, iaitu untuk tidak terlalu berpolitik. Okey, yang pertama saya kira pastilah UMNO sedar berkaitan dengan isu ini. Sebab itu kita lihat pelbagai desakan telah dibuat terhadap kepimpinan kerajaan, terutamanya dengan memberi pelbagai permintaan-permintaan, termasuklah kalau kita dengar sebelum ni jawatan Timbalan Perdana Menteri, jawatan Menteri-Menteri Kanan. Jadi ini bagi saya adalah sebahagian daripada bargaining power yang cuba diutarakan oleh kepimpinan UMNO berdasarkan kepada kekuatan mereka di dalam parlimen pada ketika ini. Namun saya melihat bahawa of course kalau kita lihat dari segi jumlah kerusi, of course mereka mempunyai jumlah yang majoriti. Namun kita juga mengetahui bahawa kita bukan berada dalam satu situasi yang normal di mana parti-parti boleh menuntut pelbagai permintaan-permintaan walaupun mungkin permintaan itu agak sesuai berdasarkan kepada kerusi yang mereka ada. Namun dalam konteks pada hari ini di mana kestabilan politik adalah suatu agenda yang sangat utama, dan seiring dengan titah tuanku yang mahukan supaya tidak ada sebarang politiking yang akan dilakukan, termasuklah apa juga permintaan, tuntutan-tuntutan. Jadi saya kira UMNO perlu memperhalusi perkara ini dan melihat sejauh mana keikhlasan mereka di dalam memastikan bahawa mereka akan memberikan sokongan berterusan kepada kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin supaya pembentangan bajet akan berjalan dengan lancar dan bajet dapat diluluskan dengan sebaik yang mungkin tanpa ada usaha-usaha untuk menidakkan kelulusan bajet tersebut. Jadi sudah tentulah masyarakat akan menilai, dan bagi saya inilah peluang UMNO untuk menunjukkan kepada masyarakat umum bahawa mereka ikhlas di dalam memberikan sokongan kepada kerajaan, dan dengan keikhlasan itu nanti mungkin ini akan membantu untuk mereka memulihkan imej dan dalam masa yang sama untuk menarik sokongan masyarakat kepada mereka terutama dalam menghadapi PRU yang ke-15 nanti.